Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Paling kurang ada 4 kesyukuran. Pertama, Allah jadikan saya dan tuan-tuan. Lalu kita digelar sebagai makhluk. Kalau saya tidak dijadikan, tidak mungkin saya menyampaikan ilmu yang sedikit daripada yang sedikit pagi ini. Tidak mungkin tuan-tuan hadir solat subuh berjamaah, mendengar majlis ilmu sebegini yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shallal ghadata fi jama'atin, sesiapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk di tempat dia solat, di surau, di masjid, yadhkurullah, ingat Allah. Apakah baca Quran, bersalawat, baca ratib, baca hizib, baca doa, ataupun duduk dalam majlis ilmu sebegini hatta tatlu'ash syams, sehingga matahari naik. Lebih kurang 1 jam 20 minit selepas waktu subuh, itulah namanya waktu syuruk. 16 atau 17 minit selepas itu, itulah namanya masuk waktu untuk solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha. Thumma shalla raka'atain, lalu dia solat 2 rakaat. Apakah solat duha ataupun isyraq? Kanat ka ajri hajjatin wa umratin. Kalau dia buat 4 perkara tadi, solat subuh berjamaah, duduk berzikir pada Allah sehingga matahari naik, dan dia solat 2 rakaat, baginya 1 pahala haji, 1 pahala umrah. Tamatin tamatin tamah, sempurna sempurna sempurna. Alhamdulillah, Allah jadikan saya dan tuan-tuan. Boleh sahaja kalau Allah nak jadikan kita selain manusia, Allah Maha Kuasa. Ternyata Allah jadikan saya dan tuan-tuan manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Berapa ramai di luar sana yang bukan Islam, yang tidak bertauhid. Kita Allah jadikan orang yang beriman, yang bertauhid, yang berakidah. Ini syukur yang ketiga. Kemuncak kepada syukur ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Yang berbuat sedikit amal tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dibangkitkan tetapi dikurniakan kurniaan-kurniaan yang agung tidak diberikan kepada yang lain. Antaranya malam Lailatul Qadar. Ini khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang selalu dirahmati oleh Allah. Antara manifestasi rahmat ini, umat ini dianugerahkan sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada umat lain. Antaranya satu malam. Nilai kebaikan apapun yang dilakukan pada malam itu, sama ada orang yang melakukannya sedar ataupun tidak, itu nilainya 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan pada malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Sehingga ulama mengatakan kemuliaan Al-Quran bertambah kerana diturunkan pada malam yang paling mulia. Lailatul Qadar itu bertambah kemuliaannya sebab diturunkan kitab yang paling mulia, Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Disebut sendiri oleh Allah Azza wa Jalla, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada satu malam Lailatul Qadar yang diberkati. Malam itu malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Apa yang dimaksudkan dengannya? Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang membangunkan malam itu dengan paling kurang solat isyak berjamaah, juga dengan tarawih berjamaah, maka orang itu diampunkan dosa kecilnya oleh Allah Azza wa Jalla. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berqiyamul lail, para ulama membahaskan qiyamul lail ini termasuklah solat isyak berjamaah dan solat tarawih berjamaah. Sebahagian mengatakan witir. Pada malam Lailatul Qadar yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dengan taubat nasuha, kewajipan hendaklah diqadakkan. Kalau dengan manusia, dikembalikan barang, dimohon keizinan, keampunan. Bumi menjadi sangat mulia sebab didatangi oleh makhluk yang mulia, para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Lailatul Qadar turun malaikat-malaikat ke muka bumi, sebab malaikat tempat tinggalnya adalah di langit. Dan malaikat Jibril, ketua pada seluruh malaikat, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, termasuk mengaminkan doa-doa orang yang beramal pada malam itu. Lailatul Qadar adalah perkataan bahasa Arab. Lailatu dan al-qadru, mudhafun ilaih, Lailatul Qadri. Lailatun itu malam, itu isyarat kepada sepenuh malam. Sebab lailun juga malam, tetapi sebahagian malam, a part of night. Kalau lailatun ataupun lailatan muannath, itu for the whole night. Bezanya begitu.
Qadar atau ukuran ini merujuk kepada pahala, ganjaran, kurniaan, kemuliaan, keberkatan yang sangat besar daripada Allah pada malam Lailatul Qadar. Malam boleh difahami dengan 3. 1, sepenuh malam. 2, 1/2 ataupun setengah malam. 3, 1/3 malam. Begitu selalu pembahagiannya, supaya kita tahu kurniaan Allah ini bukan sedikit. Yang dikatakan sepenuh malam daripada maghrib sampai ke subuh. Inilah dia berlakunya Lailatul Qadar. Bukan pukul 12, bukan pukul 1, 3 mungkin. Tidak. Daripada maghrib sampai ke subuh, panjang. Adapun tanda-tandanya itu siapa yang direzekikan oleh Allah mungkin melihat pada waktu-waktu tertentu. Tapi sama ada melihat ataupun tidak, realize ataupun tidak, ia berlaku seawal maghrib sampai subuh. Mana-mana momen, mana-mana saat waktu antara dua waktu ini, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, nilai pahalanya 1000 bulan. Kalau ada seorang isteri yang waktu iftar, buka puasa, lalu menuangkan air kopi umpamanya di cawan suaminya ataupun anak-anaknya, pahala menuang air itu di cawan kopi tadi itu, di cawan itu pahalanya 1000 bulan. Itu baru tuang air kopi, belum lagi isi nasi, kaut nasi dalam pinggan dan sebagainya. Itu baru perkara sebegitu. Belum lagi solat maghribnya, belum lagi isyaknya, tarawih, belum lagi perjamaahnya. Begitu kurniaan Allah. Jadi panjang, sehingga seolah-olah Allah dengan isyarat sebegini nak bagi tahu, wahai umat Muhammad, sebegitu panjang malam ini kurniaannya, maka jangan terlepas daripada mendapatkannya. Kalau malam dibahagikan pada 2, ini namanya tengah malam. Ni sebahagian malam pertama, ni sebahagian malam yang kedua. Ada hukum yang melibatkan ibadah, tapi kita tak bicarakan pada kesempatan ini. Kalau dibagikan 3, ini 1/3 yang awal, 1/3 yang pertengahan, 1/3 yang akhir, supaya kita nampak peristiwa Isra' dan Mi'raj berlakunya 1/3 yang akhir. Sehingga Al-Quran menyebutkan dengan lailan, tidak lailatan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, tidak lailatan. Sebab lailan malam, tapi sebahagian malam. Sebab itu peristiwa ini berlaku 1/3 malam yang akhir, tapi tidak pada Lailatul Qadar, bermula seawal maghrib sampai ke subuh. Inilah tempoh berlaku Lailatul Qadar. Sebab itu Allah tidak guna inna anzalnahu fi lailil qadar, tetapi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini isyarah latifah bagi yang mengaji bahasa Arab bahawa ini kurniaan besar daripada Allah yang waktunya sangat panjang. Sebab lailah itu merujuk sepenuh malam. Ukuran qadar pahala, kurniaan, kemuliaan yang sangat besar daripada Allah pada malam Lailatul Qadar ini dilihat dari segi mana? Ibadah ataupun kebaikan yang digandakan menjadi 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma ulama bahas yang kata 1000 tu apa maksud dia? Sebab di situ ada perkataan alfun. Alaf itu maksudnya 1000. Tapi apakah maksudnya? Para ulama membahaskan dengan 2 pendapat. Pendapat yang masyhur selalu kita dengar, 1000 itu adalah 1000 betul-betul digit 1000 yang menjadi 82-83 tahun. Ini pendapat kebanyakan ulama masyhur. Tapi ada satu pendapat lain yang mengatakan tak, bukan digitnya, tetapi alfun itu menunjukkan banyaknya.
Sebab orang Arab kalau nak sebut nombor yang paling besar, alfun, itu yang paling besar. Kalau mereka nak sebut 1000, alfun. Kalau mereka sebut 1 juta, mereka tak panggil wahid milionon. Itu orang Arab dah lama duduk Malaysia, sebab dia dah moden. Kalau Arab yang asli betul-betul, tak, dia tak sebut wahid milionon, tapi dia sebut alfu, alfin. 1000 tadi ada 1000, pasal itu disebut sejuta. Kalau nak sebut 1 bilion, orang Arab yang betul tidak panggil wahid bilionon. Itu yang lama duduk Kota Damansara sampai jadi moden. Kalau yang asli diulang alfu, alfi, alfin. Yang tuan-tuan amal di dalam Hizbu An-Nawawi, alfu, alfi, alfin. Kerana itu alaf itu bukannya 1000, tetapi menunjukkan banyak. Bukan 1000 bulan, mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan. Itu tidak ada apa-apa nilainya di sisi Allah. Wa huwal mu'ti, Allah Azza wa Jalla yang maha memberi. Bila berlaku Lailatul Qadar ini, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih pada kita sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak susah mencarinya. Sebab bulan kan ada 12, disebut dalam hadis ia bukan berlaku pada semua bulan, tapi hanya 1 bulan, dan bulan itu dispesifik dengan bulan Ramadan. Bukan setakat itu, dispesifikkan lagi. Kan bulan itu ada 30 hari, 29 hari. Sudah pasti ada 29 malam, ataupun 29 hari, atau 30 malam, atau 30 hari. Ternyata hadis menyebut ia malam, bukan hari. Semakin narrow it down, semakin memudahkan kita mencarinya. Tidak setakat itu, bila ia berlaku 10 awal kah, 10 al-wusta kah, ataupun al-ashrul awakhir, ternyata dalam hadis menyebut 10 malam yang akhir. Dan bertambah jelas dan zahir kasih sayang Allah dan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia dispesifikkan lagi pada malam-malam yang ganjil. Ini hadirin, ini kasih sayang Allah pada kita semua. Seolah-olah jangan sampai terlepas. Ni dah diperincikan dah ni, dan dijelaskan lagi ni, jangan terlepas lagi. Sebab itu kita bila disebut malam-malam ganjil sudah nampak. Kalau tak 20, 1, 23. Kalau tak 25, kalau tak 27, kalau tak 29. Sebab itu ketika Nabi menyebutkan taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. 4 yang kita sebutkan tadi itu ada di dalam hadis ini. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Perkataan Lailah di sini ini menunjukkan malam, bermaksud bukan siang. Al-Witri itu odd number, bukan genap. Al-Ashril Awakhir ini maksudnya 10 yang akhir, tambah lagi Ramadan, bulan Ramadan. Hadirin masya-Allah. Begitu. Pun begitu, di situ ada satu faedah. Nabi katakan taharrau, tidak katakan ibhathu. Ibhathu carilah, taharrau carilah. Bezanya taharrau cari sungguh-sungguh. Dia seumpama pegawai polis keselamatan, anggota keselamatan nak menangkap umpamanya penjenayah. Tidak terus ditangkap begitu, tetapi di-study dahulu tempat dia tinggal, kat mana jalan dia selalu balik rumah, bila waktunya, kemudian dia keluar bila. Kadang-kadang sebulan di-study dulu, barulah selepas itu ditempatkan beberapa anggota keselamatan di poin-poin yang tertentu. Nampak saja kelibat dia keluar, terus celapak tangkap, itu namanya taharra. Maksudnya bersungguh-sungguh keluar tangkap terus lagu tu, karena bersungguh-sungguh mencari
Lailatul Qadar ini. Ia berlaku mengikut pendapat jumhur ulama pada malam yang ke-27. Maksudnya kita ada harapan lagi insya-Allah. Dan inilah pendapat kebanyakan daripada ulama. Berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la a'lamu ayyu lailatin hiya, aku tahu malam apakah ia berlaku. Hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Ia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menghidupkannya dengan qiyamul lail pada malam itu. Hiya lailatu sabihati 27, iaitu malam pagi 27 Ramadan. Malam tu 27, paginya tu pagi 27. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda. Tandanya ialah matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya putih. La syu'a laha, tidak ada sinaran yang terik padanya. Al-Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di dalam kitabnya Baharul Madhi bi Syarh Sunan At-Tirmidzi, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Minhaj Syarah Sahih Muslim, dan Al-Imam An-Nawawi menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa ataupun kitab lain. Malam itu para malaikat turun ke muka bumi, dan para malaikat punya sayap. Dalam Al-Quran menyebut uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat punya sayap-sayap, ada 2, ada 3, ada 4. Ketika subuh, mereka akan kembali balik ke tempat asal di langit, kerana sayap-sayap yang tadi wallahu alam menghalang cahaya daripada matahari untuk sampai ke bumi, sehingga ia tidak terlalu terik jika berlaku Lailatul Qadar pada malam itu. Sebahagian ulama lain mengatakan 27 ini ada isyaratnya di dalam surah Al-Qadar, kerana Lailatul Qadar ada 9 huruf. Ini disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan ia diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr, 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, 3 kali. 9 darab dengan 3, 27. Ada juga unsur-unsur matematik dalamnya. Pendapat yang lain mengatakan perkataan hiya dalam ayat ini, hiya itu muannas, merujuk kepada lailah. Lailah maksudnya malam Al-Qadar itu. Terletak pada kalimah yang ke-37 daripada 30 perkataan dalam surah ini. Sebab itu ia mengisyaratkan malam yang ke-27. Ini pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ulama-ulama mazhab Hambali berpendapat malam Lailatul Qadar 27, dan ia tidak berpindah-pindah setiap tahun. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi umrah bulan Ramadan, lepas asar tu payahlah nak masuk Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidin Nabawi, sebab mereka pulun beramai dan tetap dah 27 dah tu. Itu pendapat dalam mazhab Hambali, tapi pendapat ini tidak kuat. Kalau begitu, maka menjadi kuranglah hikmah untuk mencarinya bersungguh-sungguh kalau sudah ditetapkan begitu. Ala kulli hal, ini pendapat ulama, kita akur sahaja, sebab yang penting kita akan lakukan ibadah pada seluruh malam itu, terutama sekali yang ganjil. Pendapat yang lain malam ke-21, ini pendapat Al-Imam Syafi'i berdasarkan hadis utlubuha lailata 17 min Ramadan wa lailata 21 wa lailata 23.
tuntutlah ia, iaitu Lailatul Qadar pada malam ke-17, ini satu qaul, dan 21 dan 23 pada bulan Ramadan. Pendapat Imam Syafi'i yang lain, juga pendapat Imam Malik, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Abu Awanah, Imam At-Tahawi, yang lain-lain malam 23. Berdasarkan hadis, taharraw lailatul qadri lailata 23, carilah lailatul qadar pada malam ke-23 Ramadan. Pendapat lain, malam yang ke-24, ini juga pendapat Sayyidina Bilal bin Rabah. Ajib, sebab kita katakan yang witir ini malam tak witir, malam tak ganjil. Iltamisu lailatul qadri fi 24, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ke-24 Ramadan. Pendapat lain, malam ke-25 dan 29. Tanda-tandanya, sinaran matahari paginya tidak terlalu terik ataupun panas. Kalau malam tu Lailatul Qadar, paginya cahaya matahari tidak terlalu terik. Begitu cara mencarinya. Jangan didapat pagi tu cahaya tak berapa terik, malam ni saya nak pulun buat amal, dah lepas dah. Tahun lepas. Tahun lepas pula. Dia serupa beramal pada malam Jumaat. Hari Jumaat malamnya, hari Khamis malam Jumaat. Bukan hari Jumaat malam tu, itu dah masuk malam Sabtu. Hadis yang kita bacakan tadi sudah kita bacakan. Tanda-tanda lain seperti disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, malamnya tenang, tidak bunyi bising, hiruk pikuk, tidak panas, tidak sejuk. Hati terasa hiba, tenang. Dia tak tahu, dia main perasaan, dia meleleh air mata, kita jadi rasa hiba. Itu dalam kitab Bahrul Madhi disebut tanda malaikat bagi salam pada orang itu. Ketika beribadah terasa senang, tenang dan terasa beribadah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan orang lumpuh boleh berjalan, orang bisu boleh bercakap. Air laut yang masin itu dirasakan seperti tawar. Pokok merendahkan. Saya tidak sebut sujud sebab ada yang melihat ia sujud, ada yang melihat ia tidak sujud, tetapi seperti rukuk. Sebab itu kita guna perkataan merendahkan. Itu mengikut rezeki masing-masing. Boleh sahaja terjadi dua orang duduk sama, pokok di hadapan keduanya, yang kawan dia ni tengok dia rendah ataupun rebah, kawan ni tak ada apa, tengok terpacak elok. Kerana itu di dalam kitab Bahrul Madhi, siapa yang tengok tanda-tanda ni jangan habaq orang lain, jangan bagi tahu orang lain. Takut sekali dia bagi tahu dengan kawan dia, hang tengok pokok dak depan kita ada, dia buat apa, tak ada apa, terpacak lagu tu, hang tak tengok nah. Sekali walau kawan ni tengok, dia tak tengok. Sekali dia kata ayak kopi tak ada gula, pekat, sama-sama minum, alam sama-sama. Pasal apa dia dapat saya tak dapat? This is not fair. Main lagu tu pula dah. Walhal ini rezeki masing-masing. Kalimah Allah di langit sebahagian melihatnya, sebahagian melihat kalimah yang lain. Ada pengalaman tahun-tahun dulu, orang di section 7 lihat ada kalimah Allah, dan beliau arkitek, saya tak sebut nama, nanti tuan-tuan cari nanti. Dia lukis dan anak-anak dia pun lukis, tapi dalam 5 minit saja. Lepas itu disappeared awan tu. Ni syukur, alhamdulillah. Yang penting kita beramal. Kalau tengok tanda itu value added, lebih yakin. Gitu. Jangan tengok tanda, Lailatul Qadar saya pergi tidur sampai subuh. Tak kena. Yang penting amal, tuan-tuan. Melihat pintu langit terbuka. Langit memang ada pintu, tapi kerana terhijab mata kita tak boleh nak lihat. Disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, anjing tak menyalak malam itu. Sebab anjing menyalak kalau lihat iblis.
Nah, wallahu alam. Mungkin mereka lihat malaikat tak menyala. Wallahu alam. Apa hikmah kena tahu? Supaya kita pulun buat amal malam tu. Kata Al-Imam Nawawi di dalam kitab Bahrul Madhi, supaya hari itu pun kita buat amal sungguh-sungguh juga. Dan kata beliau, supaya kita tahu kalau berlaku malam sekian, tahun depan tak berlaku dah. Contohnya, ia berlaku malam 27. Tahun depan tak berlaku 27 dah. Dia berlaku selain daripada 27. Mungkin 25. Tahun depan tak berlaku dah 25. Mungkin 21. Mungkin 27 balik. Sebab itu Imam Syafi'i menyukai ia berlaku 2 malam. Kalau tak 21, 23. Wallahu alam, pengalaman masing-masing. Doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar, alhamdulillah siapa yang solat di masjid kita ni, kita aminkan saja. Iaitu ketika Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau saya jumpa apa yang saya baca? Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain tidak ada karim, boleh. Nak baca karim boleh, tak baca pun tak apa. Hak tak boleh, dua-dua tak baca. Baca dia tidak. Nabi tunjukkan supaya jadi tauladan. Bersungguh baginda mencari siapa Nabi banding dengan kita ini. Pun bersungguh juga i'tikaf 10 hari siang dan malam. Nabi beriktikaf di masjid. Nabi suruh para sahabat juga beriktikaf. Sayyidatina Aisyah mengatakan luar biasa Nabi di 10 yang akhir banding dengan malam-malam yang lain. Sampai Nabi ketika masuk 10 yang akhir, ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, mengikat kain ataupun mi'zar, itu tanda tidak bersama dengan isteri-isterinya pada malam-malam itu, wa ahyal lail, membangunkan malam. Kaedah ulama, ini kaedah supaya kita yakin dan lebih yakin. Tetapi jangan tumpukan ini saja. Semua kita tumpukan, tapi lebih pada kaedah ini. Disebut di dalam kitab Hasyiah Fathul Wahhab dan kitab Al-Bujayrami dan Al-Qayyubi. Kalau mula Ramadan, Ahad atau Rabu, sangat diharapkan malam 29. Kalau Isnin, malam 21. Kalau Selasa atau Jumaat, malam 27. Kalau Khamis 25, kalau Sabtu 23. Paling kurang kita dah tahu kita mula hari apa? Hari Rabu ke Khamis? Kita mula puasa. Rabu ke Khamis? Selasa. Itu bermakna Tuan Haji tak tidur lagi. Saja saya sebut Rabu atau Khamis. Pasal saya tahu Selasa. Kalau jawab Khamis, itu sah tidak? Ada seorang guru besar, Syekh Kabir di Al-Azhar University. Dia mengajar. Ada seorang anak murid tidak. Dia kata, ana qultu dik wala dajjaj. Dia kata, aku sebut tadi dik wala dajjaj. Aku sebut tadi ayam ke itik. Kawan tu, dajjaj, sah tak tidak? Mana ada saya sebut ayam ke itik? Saya mengajar bab fiqah, dia kata sah kamu tidak. Saja guru tak nak kena. Dalam kitab yang lain, kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, orang Kelantan, dengan terkenal beliau dengan nama Syekh Wan Ali Kutan. Beliau sebut dalam kitab Al-Jawharul Mawhub dan kitab Al-Bujayrami Al-Khatib. Ini juga pengalaman Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh yang sangat besar, Syekh Abu Bakar Al-Maghribi. Kalau berlaku Ramadan mula Jumaat atau Isnin malam 29, kalau Sabtu atau Khamis 21, kalau Ahad atau Rabu 27, kalau Selasa 25. Paling kurang kita ada 2 tarikh sekarang ini paling kurang untuk kita ambil berat tanpa mengabaikan yang lain. Sebab itu i'tikaf di 10 yang akhir. Kalau tak boleh seperti Nabi 10 hari dan malam, kita malam saja. Tak boleh juga waktu bila-bila kita masuk solat maghrib ataupun solat isya, tarawih apa semua, itu kita nak i'tikaf, itu sudah memadai. Makan sedikit ketika iftar supaya perut tak terasa kenyang sangat dan berat. Mandi antara solat maghrib dan isya supaya segar badan.
Solat awabin antara maghrib dengan isyak pahalanya 12 tahun ibadah diterima. Bersedekah tuan-tuan, masya-Allah dalam bab ni, masya-Allah bawa duit setiap malam masuk dalam tabung masjid. Kalaulah kita bagi RM10 malam tu Lailatul Qadar, digandakan seperti memberinya 1000 bulan. Solat sunat rawatib maghrib dan isyak, terutama sekali lepas ba'diyah isyak, solat rawatib pahalanya lebih besar daripada solat tarawih. Sebab itu jangan ditinggalkan. Solat rawatib lebih besar pahalanya daripada tarawih, especially 4 rakaat lepas isyak pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti mengerjakan 120,000 rakaat. Saya tak cukup masa kalau tak saya syarah hadis itu ya. Ini syarat paling minimum untuk dapat Lailatul Qadar, solat isyak dan subuh berjamaah, paling minimum. Kalau ditakdirkan dia tidak solat tarawih, solat witir ataupun tahajud malam pun, dia akan dapat pahala Lailatul Qadar. Itu paling minimum, tapi kita jangan kejar yang itu, kita nak semua. Doa yang dibaca sudah kita bacakan. Jangan tinggalkan 3 perkara. Ni tolong diingat, kita nak berhenti dalam masa 5 minit. 3 ni jangan tinggal. 1, solat isyak dan subuh berjamaah. 2, solat tarawih dan witir sehingga imam habis. Jangan balik dulu. Di masjid kita alhamdulillah 23. Saya sangat suka sekali. Tahniah Dr. Mus kita dengan AJK, kekalkan ini mudah-mudahan sampai hari kiamat 23 ni. Supaya kita dapat pahala lebih. Sebab ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapatlah banyak pahala. 4 mazhab yang mereka khilaf, 20 kah ataupun lebih 20 kah? Itu yang mereka khilaf. 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, 20 rakaat. Kalau mazhab Maliki 36 ataupun 40, yang tu mereka khilaf gitu ya. Tapi siapa yang buat 8, ala kulli hal ma la yutraku jullu la yutraku kullu. Apa yang tak buat semua jangan tinggal semua. Masjid-masjid kena buat 23. Baik sampai imam habis. Hatta kalau kita solat 11 rakaat di surau masjid yang buat pun ikut sampai habis. Sebab hadis menyebut man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini hadis saya tak sempat baca sebab tuan-tuan nak pergi kerja, saya tahu tinggal 4 minit. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, semua faham ni dan semua hafal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai habis. Siapa yang membaca ini, Nabi sebut man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata fi lailatin, pada satu malam antara maghrib dengan isyak, itu mencukupi kalau dia membacanya. Hatta kalau dia, kata Al-Imam Nawawi, menggantikan qiyamul lail dia tu dan kebaikan yang banyak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun menyebutkan begitu juga. Baik, bacaan sepanjang 10 malam yang terakhir kita berhenti kat sini sebab saya dah bagi PDF-nya pada Ustaz Faizal kita. Nanti Ustaz Faizal boleh kongsikan tuan-tuan. Ada 23 bacaan yang dibaca paling kurang antara maghrib dengan isyak. Mana-mana waktu maghrib dengan isyak ada 23. Saya tulis dekat sini dan dalam bentuk PDF dengan tulisan yang besar. Tuan-tuan boleh baca nanti dan boleh dapatkan daripada Al-Fadhil Ustaz Faizal kita ya. Sama saja. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan kita semua mendapat malam Al-Qadar, Lailatul Qadar tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.